Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada sirah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bagi siaran kali ini dan juga dua siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghayati sejarah besar, peristiwa hebat yang berlaku dalam lipatan sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang pertama yang terjadi di dalam Islam, yaitu Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. InsyaAllah kita akan membahagikan topik Perang Badar ini kepada 3 bahagian. Yang pertamanya adalah perkara-perkara dan peristiwa yang berlaku sebelum peperangan. Ini termasuklah hal-hal yang menjadi ataupun yang mengakibatkan terjadinya Perang Badar. Maka ini bahagian yang pertama. InsyaAllah akan kita selongkar sedikit dalam siaran pada kali ini. Bahagian yang kedua pula tentang Perang Badar ini adalah semasa peperangan itu sendiri. Dan bahagian yang ketiga insya-Allah yang berkaitan dengan pasca ataupun pasca pos Perang Badar. Termasuklah tentang isu orang-orang tawanan dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikannya. Menyingkap tentang konsep perang dalam Islam yang telah sama-sama kita fahaminya menerusi siaran yang lalu, yang mana dapat kita ringkaskan konsep perang dalam Islam, bahawa Islam adalah sebuah agama yang pada dasarnya menggalakkan perdamaian. Maka di mana ada langkah-langkah mengelakkan terjadinya sesuatu peperangan, itulah pilihan Islam. Dan dalam sejarah Nabi SAW, itu merupakan, iaitu Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sirah, insya-Allah akan kita teruskan pengembaraan dan penghayatan kita. Dalam sirah itu sendiri, kebanyakan peperangan dimulakan oleh pihak musuh. Termasuklah dalam peristiwa Perang Badar yang sedang kita hayatinya. Seterusnya, yang dapat kita simpulkan juga, konsep perang dalam Islam ini adalah peperangan dalam Islam walaupun dicatatkan sebagai peperangan, ghazwah dalam bahasa Arab ataupun yang seumpama dengannya, tidak semestinya berakhir dengan pertempuran, pembunuhan maupun pertumpahan darah. Terkadang peperangan itu dinamakan dalam kitab-kitab sejarah sebagai peperangan, namun bila mana Nabi SAW tiba di daerah musuh dan mereka ini melarikan diri,
maka ia juga dianggap sebagai satu peperangan dan ia tercatat sebagai satu kemenangan di pihak Islam. Padahal tidak ada berlakunya pertumpahan darah dan sebagainya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah peperangan hanya berlaku jika segala usaha untuk mengelakkannya gagal dicapai. Apabila beberapa pilihan Nabi SAW berikan kepada pihak lawan, mereka memilih untuk berperang. Ya, bermakna tak dapat usaha perdamaian tak dapat dicapai, maka peperangan tak dapat dielakkan. Inilah beberapa kesimpulan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang dapat kita simpulkan tentang konsep perang dalam Islam seperti mana yang disiarkan dalam pertemuan yang sudah. Nah, kini insya-Allah kita akan menghayati sejarah berkaitan dengan perang Badar. Peristiwa yang berlaku sebagaimana dalam catatan sejarah berlaku pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 17 Ramadan ini dalam kalender Gregorian dicatatkan sebagai peristiwa yang berlaku pada 17 hari bulan Mac tahun 624 Masihi. Suka dinyatakan juga 17 Ramadan bermakna umat Islam pada tahun tersebut, tahun kedua Hijriah ini, buat pertama kalinya sedang berpuasa. Kerana kewajipan ataupun pensyariatan puasa ini diwajibkan oleh Allah, ayat perintah tentang umat Islam supaya berpuasa ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, iaitu sekitar sebulan sebelum berlakunya perang Badar. Ini bermakna para ulama ada membahaskan semasa perang itu apakah Nabi dan para sahabat sedang berpuasa ataupun bagaimana. InsyaAllah ini akan kita perkatakan di bahagian ketiga nanti dengan izin Allah. Peperangan Badar ini berlaku di Badar. Badar, satu daerah ke barat daya Madinah, iaitu jaraknya sekitar 130 km. Dinamakan perang Badar ini adalah kerana ia berlaku di Badar. InsyaAllah akan kita hayati. Kebanyakan nama-nama perang ini diambil kerana tempat terjadinya peperangan. Maka perang Badar dinamakan perang Badar kerana ia berlaku di Badar. 130 km ke barat daya Madinah. Dan siapakah yang ditentang oleh orang-orang Islam? Untuk perang Badar ini, musyrikin Quraisy yang ditentang oleh tentera Islam pimpinan Rasulullah SAW. Dan musyrikin Quraisy Makkah ini dalam perang Badar dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal. Dua pemimpin, Abu Sufyan dan Abu Jahal. Jumlah tentera Islam hanya sekitar 313 ataupun 314 orang. Berbanding dengan pihak musyrikin Quraisy, jumlah mereka mencapai 1000 orang. Bermakna secara rasionya lebih kuranglah seorang Muslim tentera Islam ini berhadapan dengan 3 orang musuh.
Sebab terjadinya peperangan, di sinilah kita akan melihat urutan peristiwa yang mana bermula daripada Nabi kita mengutuskan sekitar 12 orang muhajirin. Muhajirin kita dah maklum para sahabat yang berasal dari Makkah. 12 orang ini dipimpin oleh Abdullah bin Jahash untuk keluar dari kota Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita maklum, walaupun orang-orang Islam termasuk baginda Rasulullah SAW berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinah, para sahabat yang belum sempat berhijrah ke Madinah selepas Nabi berhijrah, mereka ditahan. Mereka ditahan. Termasuklah di antara yang ditahan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Sejarah berkaitan dengan penahanan Ummu Salamah apabila nak berhijrah itu begitu luas sekali. Kita pun memakluminya. Maka para sahabat yang tidak sempat berhijrah, mereka terus mendapat siksaan daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Pula terdengar adanya berita-berita orang-orang Quraisy ingin menyerang orang-orang Islam. Maka itulah Nabi SAW mengutuskan Abdullah bin Jahash radhiyallahu an bersama dengan 11 sahabat yang lain untuk keluar daripada Madinah menuju jalan ke Makkah. Dan Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Jahash yang mengetuai rombongan ini untuk tidak membuka surat. Nabi mengutuskan ataupun Nabi menitipkan kepada mereka sepucuk surat. Tapi Nabi SAW berikan arahan ataupun pesanan kepada Abdullah bin Jahash, jangan buka surat ini kecuali bila mana kamu telah 2 hari dalam perjalanan. Iaitu dari Madinah dah 2 hari, baru di mana kamu sampai, baru buka surat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Umumnya, pada masa itu, jarak antara Makkah dengan Madinah sekitar 400 km lebih. Seseorang itu boleh berada ataupun sampai di Mekah selepas 3 hari berjalan, iaitu dengan menaiki, umumnya lah dengan menaiki unta. Kalau kuda mungkin cepat sikit, tapi secara umumnya dengan menaiki unta. Unta kan slow sikit, tapi unta pun boleh lari. Sehebat Porsche pun. Tapi Nabi berpesan, surat ini jangan dibuka kecuali setelah 2 hari meninggalkan Madinah. Maka apabila surat ini dibuka oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu an, ia membaca isi surat Nabi di mana baginda SAW memerintahkan agar mereka menuju ke Nakhlah. Nakhlah ini adalah daerah antara Makkah dengan Taif. Kalau kita lihat map, peta, Madinah di utara, sedangkan Taif itu di selatan. Jarak antara Taif dengan Makkah adalah sekitar 110 km. Maka
Bermakna Nabi memerintahkan para sahabat pimpinan Abdullah bin Jahash ini untuk pergi ke Nakhlah, iaitu ke bawah sedikit dari Makkah. Iaitu Nakhlah ini macam disebutkan tadi, kawasan antara Makkah dengan Taif. Tujuannya, ini bukan jalan-jalan cari makan. Tujuannya adalah untuk memerhatikan. Jadi spy. Memerhatikan perkembangan orang-orang Makkah dan sebagai langkah berjaga-jaga dari serangan mereka. Sebab berita tentang persiapan orang-orang Makkah nak berperang ataupun menyerang Madinah dah didengari oleh Nabi. Maka nak memastikan bahawa berita ini bukan hanya sekadar berita angin, bukan sekadar berita palsu saja, maka Nabi SAW memerintahkan supaya sahabat-sahabat pimpinan Abdullah bin Jahash ini untuk perhatikan, dapatkan kepastian. Kebetulan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat yang kesemua mereka ini adalah sahabat muhajirin. Bermakna mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, kan? Ada kafilah rombongan orang Makkah nak balik ke Makkah dari Taif, melalui kawasan Nakhlah, yang mana bila melalui kawasan Nakhlah ini mereka terperasan sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi, mereka terperasan Abdullah bin Jahash dan mereka kenal. Maka mereka terkejut. Kafilah dagangan ataupun kafilah dagangan ini, orang-orang Makkah ini terkejut. Apa yang dibuat oleh Abdullah bin Jahash dan kawan-kawannya ini? Apa buat di sini? Maka daripada situ berlakulah pertengkaran sedikit, salah faham sedikit, sehingga menyebabkan salah seorang di antara mereka ini, iaitu kafilah dagangan ini, salah seorang di antara anggotanya terbunuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kebetulan hal itu berlaku dalam bulan Rajab. Peristiwa Perang Badar, Perang Badar ni berlaku dalam bulan Ramadan. Ini sekitar 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab. Bulan Rajab sebagaimana yang kita maklumi bersama adalah antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dalam kaedah ataupun adat yang diguna pakai oleh masyarakat Arab pada ketika itu, sejak daripada zaman berzaman, ada 4 bulan dalam setahun di mana bulan-bulan ini dianggap bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Dengan maksudnya adalah 4 bulan ini kalau sekiranya berlaku peperangan, maka mereka berhenti demi menghormati kedatangan bulan-bulan tersebut. So 4 bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang berturut. Dan satu lagi Rajab. Jadi kalau sekiranya ada peperangan berlaku dalam bulan-bulan ini, maka mereka stop. Mereka tak nak berperang. Menghormati bulan tersebut. Apatah lagi kalau mereka melakukan peperangan ataupun pembunuhan dalam bulan-bulan itu. Nah, sekarang ini, tanpa disengajakan, pasukan Abdullah bin Jahash, sahabat Nabi ini, telah membunuh ataupun menyebabkan terbunuhnya salah seorang di antara orang-orang bikin Quraisy yang kafilah dagangan yang datang dari Taif nak balik ke Mekah ni. Dan ini menjadi sebab mereka
viralkan. Mereka sebarkan. Bila mana rombongan ini, mereka teruskan perjalanan, terus balik ke Makkah, dan sahabat-sahabat ini pula balik semula ke Madinah. Maka di Makkah mereka dah war-warkan. Tengok, Muhammad, orang-orangnya telah melanggar adat resam yang dimuliakan oleh datuk nenek kita, orang-orang Arab seluruhnya, iaitu melakukan pembunuhan dalam bulan haram, bulan Rajab. Maka bila hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, sebenarnya Nabi amat kesal. Mengapa berlaku? Suci Allah. Perkara ini berlaku dan ada hikmahnya. Walaupun pada awalnya Nabi merasa sedih, Nabi merasa kesal. Kenapa hal ini berlaku? Kita akan lihat nanti. Ada hikmah di baliknya atas ketetapan dan ketentuan serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Di pihak orang-orang Makkah pula, pembunuhan ini menimbulkan kemarahan mereka. Kebetulan pada waktu itu, bila para sahabat dah kembali ke Madinah, Nabi SAW mendapat tahu ada kafilah dagangan yang dari Syam, dari utara, dari Syria, nak balik ke Mekah. Kafilah dagangan ini pimpinan Abu Sufyan, salah seorang ketua masyarakat Makkah, dan sedang menghampiri Madinah. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya tahan kafilah dagangan ini. Tahan. Maknanya tak benarkan mereka kepung perjalanan mereka ini, tahan. Jangan benarkan mereka kafilah dagangan ini sampai ke Makkah. Kenapa Nabi berbuat demikian? Memang kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh mereka yang tidak senang dengan Islam, mereka menuduh dengan pelbagai tuduhan. Tengoklah orang-orang Islam sama macam pirate, sama macam perompak, nak merompak kafilah dagangan. Bukan itu. Nabi memerintahkan untuk menahan kafilah dagangan pimpinan Abu Sufyan ini adalah bagi mengelakkan peperangan yang dirancangkan oleh orang-orang Makkah. Sebab orang-orang Makkah, musyrikin Quraisy ni dah betul punya marah. Dah bersemangat. Lagi-lagi Abu Jahal dah memang memusuhi Nabi, maka merancang kita perang dengan Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sengaja menahan, tujuannya adalah untuk mungkin perdamaian ataupun perbincangan boleh diselesaikan. Ganti rugi boleh dibayar sebab dah berlakunya tanpa disengajakan pembunuhan semasa di Nakhlah itu. Tapi Allah menentukan apabila kafilah dagangan ini ditahan, Abu Sufyan sendiri, ketuanya, dapat lolos, kata orang. Dapat melarikan diri. Dengan menaiki kenderaannya, pantas ia menuju ke Makkah. Sampai di Makkah, orang-orang Makkah dah bersiap untuk berperang. Maka Abu Sufyan, kerana kafilah dagangannya ditahan, ia pun bersetuju. Malah ia bersama dengan Abu Jahal bersetuju untuk memimpin pasukan tentera untuk berperang dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam. Bagi mengelakkan, itu tahun kedua Hijriah, sebagaimana kita maklumi, Perang Badar ini berlaku. Bagi mengelakkan sesuatu yang mungkin mendatangkan bahaya kepada umat Islam dan masyarakat Madinah, Nabi memilih untuk tidak berlakunya peperangan di Madinah. Maka itu,
Nabi SAW merancang ianya kalau berlaku peperangan sekalipun, biarlah di luar Madinah. Maka itu, Nabi SAW bersama dengan para sahabat menuju ke Badar. Menuju ke Badar. Maka itulah, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dengan telah dipastikan bahawa orang-orang Makkah memang hendak berperang, maka Nabi SAW nampaknya tak dapat mengelakkan peperangan ini dari berlaku. Bersama dengan para sahabat yang tadi kita sebutkan berjumlah sekitar 313 atau 314 orang, bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Badar, 130 km ke barat daya Madinah. Maka di sanalah terjadinya peperangan, yang mana insya-Allah ini akan sama-sama kita hayatinya dalam bahagian kedua peristiwa yang bersejarah ini, Perang Badar ini. InsyaAllah akan kita hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.